kelas JSC Tutup AA daripada kumpulan 1. Hari ini kami akan membentangkan tajuk ideologi semasa dari subjek setiausaha. Sebelum kami memulakan pembentangan ini, marilah kita kenali dahulu siapakah ahli pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Faiz Daniel bin Najib Ahmad Khairuddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Iman Firdaus bin Nasir. Saya Mira Syirana binti Mat Salian. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Eniza Aisyah binti Jaafar. Sebagai pendahuluan, kita sebagai umat Islam perlu menyedari satu perkara yang kita mempunyai sebesar-besar nikmat, iaitu iman. Iman merupakan petanda untuk menentukan sebuah kejayaan ataupun kejayaan terhadap sebuah tamadun. Apabila iman seorang itu goyah, maka satu persatu syariah diabaikan, ibadah akan berkurangan dan akan leka kepada maksiat. Kemudian serangan kepada umat Islam pada zaman dulu adalah melalui istilah yang dipanggil Al-Ghazwun Al-Fikri Al-Islami ataupun pemikiran terhadap serangan terhadap pemikiran oleh golongan pemikir Islam yang dicetuskan oleh pemikiran Barat. Jadi salah satu langkah yang telah dibuat adalah dengan ada dinamakan sebagai westernization atau westernisasi. Ya, langkah ini adalah untuk membaratkan sesebuah negara. Oleh itu, pelbagai pemikiran yang datang dari barat seperti modernism, secularism yang datang untuk memesongkan akidah dan pemikiran umat Islam. Sekarang saya akan menerangkan tentang latar belakang secularism. Secularism ini telah diperkenalkan oleh George Holyoake pada tahun 1846. Di sini terdapat dua sumber yang berbeza mengenai definisi tentang istilah secularism ini. Yang pertama ialah dari World English Dictionary. Ia merupakan satu falsafah dan pemikiran yang menolak semua unsur-unsur agama dalam kehidupan masyarakat. Manakala dari segi istilah Arab, ia disebut sebagai al-ladiniyah, yakni tiada agama, ataupun al-duniyawiyah, iaitu dunia tiada tempat langsung dalam kehidupan manusia. Kita tanya bagaimana wujudnya sejarah kemunculan secularism ini. Istilah ini wujud di Eropah pada zaman Renaissance dari abad ke-14 Masihi hingga ke-17 Masihi, yang bererti sekular merujuk kepada yang tidak di bawah naungan dan institut Gereja Katolik Rom. Secara teori ringkas, secularism pada zaman itu adalah fahaman yang memisahkan urusan-urusan agama seperti yang telah saya sebut di definisi sebelum ini. Secularism juga memisahkan secara mutlak antara ilmu pengetahuan dan juga dari pengaruh dan tuntutan dari Gereja Katolik Rom. Mengapakah timbulnya pemisah-pemisah urusan kehidupan dengan agama yang dibawa oleh Gereja Katolik Rom? Dari sudut sejarah, secularism merupakan suatu gerakan pembebasan yang menentang semua kezaliman yang dilakukan oleh Gereja Katolik Rom. Perlu dibezakan di sini antara ajaran Kristen yang mengikut kitab Bible dan juga ajaran Gereja Katolik Rom yang menentang 100% daripada ajaran kitab Bible itu sendiri. Di sini ada 3 unsur utama proses sekularisasi. Yang pertama ialah disentrenchment of nature, yang kedua ialah desecularizations of politics, dan yang ketiga ialah deconcentration of values. Yang pertama ialah disentrenchment of nature. Ia merupakan perbebasan alam tabi'i dari tafsiran keagamaan seperti menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia boleh memanipulasi alam tanpa rasa takut kepada Allah yang Maha Esa. Contohnya masalah LGBT yang semakin berleluasa ini akibat daripada sifat hawa nafsu yang makin membuat dalam diri tanpa rasa takut akibat daripada perbuatan mereka. Yang kedua ialah tentang desecularizations of politics. Ia merupakan satu penafian kepimpinan yang dibuat oleh kekuasaan agama di dunia ini. Maka mereka menganggap tiada istilah wakil Tuhan untuk mengawal dan memerintah manusia atas nama institut agama.
Dalam hal ini, manusia berhak menjadi pemimpin walaupun mereka tidak mempunyai kelayakan rohaniah, akal ataupun akhlak. Okay, yang ketiga ialah the consecrations of value. Ia memberi perincian tentang kesucian dan kekekalan nilai-nilai kehidupan. Mereka menganggap sistem nilai dan agama cuma bersifat sementara. Malahan, sistem agama juga digunakan sebagai alat untuk mendapat pengaruh daripada orang sekeliling. Modernisme ialah berasal daripada perkataan moden masuk zaman sekarang. Modernisme pula ialah pemikiran untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme. Ianya muncul sekitar abad ke-19 apabila tamadun barat muncul bagi menentang fahaman tradisional Bible. Ianya menyebabkan perubahan agama, adat resam dan seni. Masyarakat Eropah mula membebaskan diri daripada agama hanya untuk mengejarkan duniawi semata-mata. Mereka juga mengatakan bahawa alam semula jadi ini berlaku secara semula jadi tanpa bantuan Tuhan. Malah ianya menyebabkan akhlak mula runtuh dalam kehidupan, pergaulan bebas di sini dan anak hilang rasa hormat terhadap ibu bapa. Selain daripada tamadun barat, juga wujudnya pemikiran Islam untuk memperjuangkan ideologi reformisme, tradisionalisme dan modernisme bagi mengembalikan kegemilangan ilmu Islam semula. Perkembangan pemikiran bermula di wilayah Timur Tengah dan seterusnya berimpak kepada Nusantara, iaitu tanah Melayu. Hasil daripada itu berlakunya pertembungan antara dua golongan. Dua golongan tersebut ialah kaum muda dan kaum tua. Kaum tua ialah mereka yang berpegang pada tradisi lama serta mempunyai pengaruh terbesar di tanah Melayu. Mereka juga menggunakan sejarah lama untuk sumber idea. Bukan itu sahaja, mereka lebih cenderung untuk berfikiran negatif terhadap pemikiran barat ini kerana boleh menyebabkan kemunduran dalam agama Islam. Kaum muda pula ialah golongan ulama Melayu yang belajar di Timur Tengah. Mereka mempunyai tahap intelektual yang tinggi. Mereka mahu menjadikan masyarakat Melayu atau Islam lebih dinamik serta progresif. Hasil daripada itu berlakulah pertembungan antara dua kaum yang menyebabkan banyak perpecahan dalam kalangan masyarakat. Isu yang dibangkitkan ialah persoalan-persoalan khilafiah sehingga kini sehingga menyebabkan memberikan penekanan terhadap pihak atasan. Pertembungan ini masih berlaku dalam masa kini tetapi tidaklah secara terang-terangan atau secara besar-besaran. Ini menyebabkan pandangan masyarakat terhadap kaum tua ialah tradisionalisme dan kaum muda modernisme. Pasca moden. Secara definisinya, pasca moden menurut Kamus Dalam Bahasa adalah pasca iaitu setelah ataupun selepas. Moden adalah satu yang berkaitan dengan sekarang, kaedah terbaru ataupun suatu kaedah yang berkaitan dengan cara terbaru. Kemudian menurut Zakaria Stapa, pasca modernisme adalah fahaman baru yang bersifat anti agama ataupun anti Tuhan, iaitu lanjutan daripada fahaman sekularisme dan modernisme yang dibawa oleh barat moden. Dan kesinambungan daripada pemikiran modernisme ialah anti kepada asas-asas kebenaran dan hakikat, dan fahaman ini juga mempunyai sikap yang tidak mengambil kisah terhadap agama, tradisi, budaya dan sejarah. Fahaman pasca modernisme adalah fahaman daripada reaksi kegagalan fahaman modernisme yang gagal memberikan pandangan dan pemikiran baru ataupun teori terhadap fahaman penerimaan ilmu pengetahuan. Kemudian konsep-konsep asas pasca modernisme adalah kehidupan hanya di sini, penolakan terhadap segala bentuk naratif besar, dan kemudian semua kebenaran bergantung pada konstruksi budaya semata-mata, dan akhir sekali adalah skeptisisme terhadap kemajuan. Dan pemikir-pemikir teori fahaman pasca modernisme seperti Derrida dan Foucault menolak bahawa agama, tradisi dan budaya sebagai landasan ataupun rujukan.
Kemudian ilmu pasca modernisme ini mula dikaji dalam ilmu kajian sains sosial pada tahun 70-an dan 80-an. Kemudian mula dikaji lebih mendalam pada tahun 1990-an. Modernisme versus pasca modernisme. Modernisme menganggap naratif-naratif besar, manakala pasca modernisme menganggap naratif-naratif kecil. Modernisme menganggap barat sebagai satu kemajuan dan pasca modernisme menganggap barat sebagai satu penjajahan. Kemudian keluarga sebagai unit asas, kesahihan dan keaslian penggunaan masa adalah merupakan fahaman modernisme. Fahaman pasca modernisme pula menganggap sebagai kaugah alternatif, simulacra dan realiti ciptaan dan niches dan identiti kumpulan. Kemudian fahaman modernisme menganggap sejarah sebagai satu fakta dan mempunyai budaya tahap tinggi, kemudian keseriusan terhadap niat dan tujuan. Manakala pasca modernisme menganggap sejarah sebagai satu pemenang dan mempunyai budaya tinggi dan rendah dan mempunyai dan bermain dengan niat dan tujuan. Okey, terima kasih kepada Raja Faris Daniel kerana telah membentangkan konsep dan ciri-ciri pasca modernisme itu tadi. Kita teruskan pula kepada kaedah penyebarluasan faham ini. Kita dapat menyaksikan bahawa teknologi dan media adalah kaedah utama dalam penyebarluasan. Jadi, pasca modernisme ini juga menggunakan kaedah yang sama. Mengapa? Kerana kaedah ini sangat efektif. Setiap maklumat sekarang ini berada di hujung jari saja. Sebagai contoh, kita semua boleh mengakses maklumat dengan sekelip mata saja dengan mencari di rangkaian Google, Facebook, Twitter dan sebagainya. Dengan cara ini, fahaman-fahaman ini mudah disebarkan dan mempengaruhi bukan sahaja umat Islam, bahkan seluruh manusia. Salah satu pemikir Jean Bolliat juga berkata perkara yang sama tentang media elektronik ini. Kerana hasil daripada penyebarluasan ini, manusia akan mementingkan kebebasan diri tanpa perlu memikir pendapat orang lain. Dengan itu, jelaslah bahawa fahaman ini disebarkan oleh proses globalisasi melalui kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat. Okey, selesai sudah kaedah penyebarluasan. Kita tengok pula apakah cabaran-cabaran terhadap akidah umat Islam. Seperti yang kita tahu, nilai-nilai pasca modernisme ini bertentangan dengan akidah kerana ianya menolak rukun Islam dan rukun iman. Sebagai contoh cabaran ialah terhadap kaum wanita. Kerana munculnya gerakan-gerakan feminis atau hak asasi persamaan jantina. Mereka ini memperjuangkan soal keadilan sosial, kesesamaan, hak kemanusiaan dan pelbagai pendekatan yang menyelbahagi kaum wanita. Jadi, kaum wanita lain akan mudah terpengaruh dengan fahaman ini apabila mereka akan beranggapan kaulah agama hanya mengekalkan wanita dalam dunia yang kolot saja. Fahaman feminis ini bertentangan dengan fakta sebenar tentang kedudukan kaum wanita dalam agama Islam kerana agama Islam mengangkat darjat kaum wanita daripada lembah perhambaan. Selain itu, institusi kekeluargaan juga semakin rapuh serta tidak mampu lagi membentuk masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi. Ia merupakan kesan daripada arus globalisasi yang menjanjikan dunia tanpa sepadan. Institusi keluarga yang rapuh akan menyebabkan anak-anak terjebak dengan gejala sosial tanpa sebarang sepadan agama dan akhlak. Mereka akan mengejar kebebasan, kemewahan serta berbuat sesuka hati tanpa batasan. Jadi itulah antara cabaran-cabaran terhadap akidah Islam. Kesimpulannya, pelbagai pandangan terhadap modernisme sama ada perspektif barat dan Islam. Masyarakat kini perlulah mengambil iktibar yang positif supaya tidak berlaku perpecahan yang akan menyebabkan tekanan pada pihak atasan. Masyarakat juga perlulah mengaplikasikan pemikiran ini secara betul supaya masyarakat dapat menyimbangkan dari segala aspek. Akhirnya, semua pihak juga perlulah berganding bahu bagi menjelaskan maksud sebenar pemikiran ini supaya tidak berlakunya perkara yang tidak ingini